kita harap selain kita bawa dasar-dasar, kita juga boleh mengubah budaya politik yang ada. Ayo Malaysia ni ada simboliknya. Simbolik adalah untuk menyemarakkan kembali semangat orang Malaysia menentang ketidakadilan, menentang ketidaksamaan, menentang rasuah. Nak ambil peluang, kita kena santuni pengundi-pengundi muda. Kita kena cari jalan kenalkan keadaan politik kepada pengundi yang akan mengundi buat pertama kali. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara pengurusi majlis, Saudara Zahir, mana Zahir pergi ni nak jadi calon ya? Ada. Okey. Yang saya hormati Datin Paduka Tan UQ, mantan Ahli Parlimen Wangsa Maju, Saudara Ramzan, pengurusi Bazaria, saudara-saudari, adik kakak yang ada di depan, yang tengah makan, yang di belakang dan yang menonton semua. Saya makan pukul 10 malam tadi. Daripada pagi tak makan. Jadi kalau lepas ni saya singgah pergi makan sebab tak cukup makan bila start kempen. Sampai sekarang kita tak dengar pengumuman UMNO Barisan Nasihat lagi. Nanti jap, mic ni sound dia ada lagging sikit. So dia jadi slow. Dia ada lagging dia kuat. Okey. Tak kat sini. Tunggu je yang menonton kat luar. Aku memang cerewet. So the lag is quite bad. Okay, so it's natural echo. Okay, alright. Selalunya orang tak tahu. Bila bagi ceramah ni, dia tak mudah tau nak bercakap ni. Sebab kalau macam malam ni dia ada echo, dia macam ada hantu bercakap kat depan tu. Saya cakap, kemudian dia cakap balik kat tepi tu kan. Jadi dia tak natural. Tapi okey lah. So maksudnya audio memang ada natural echo kat belakang tu. Okey, baik. Saya nak sebut, saya tengok Datin Paduka Tan UQ, mantan Ahli Parlimen Wangsa Maju. Saya tengok Saudara Zahir, saya teringat dekat UMNO dengan Barisan Nasihat. Sebabnya sampai sekarang kita tak dengar sebarang pengumuman sebarang calon daripada UMNO Barisan Nasional. Sebab apa? Takut tu tak tahulah. UMNO kan kuat. Dia bukan pernah takut kat orang. Tapi kita tahu dia bab calon bukan saja berebut, mesti bergaduh tak sudah-sudah. Ambil contoh Wangsa Maju, kita nak masuk pilihan raya kan? PKR ni nak masuk pilihan raya. Jadi dia macam main bola lah. Kalau kamu Liverpool, kamu nak lawan Man U, mestilah kau tengok player kau siapa kau nak lawan kan? Jadi kita orang duk tunggu-tunggu ni. Bila lah calon Wangsa Maju ni nak keluar? Kita tahu setiap kali mari pilihan raya di Wangsa Maju, akan ada dua lapis bergaduh. Satu bergaduh antara MCA dengan UMNO berebut kursi siapa nak jadi parti yang bertanding. MCA ke UMNO? Kalau dah selesai sama ada UMNO atau MCA, dia bergaduh dalam tu pula siapa nak jadi calon lagi. Jadi saya, kau tunggulah sampai hari penamaan calon. Baru kita tahu. Saya sebut dan mula begitu
Kerana sebenarnya saudara-saudari pengundi dekat Wang Semaju, saudara-saudari mungkin tak faham bertuahnya saudara-saudari kerana kita ada mantan wakil rakyat yang bukan saja ada kat depan ni, dia yang sama naik susun dan kempen untuk saudara Zahir. Tak mudah tau. Tak mudah. Orang jadi wakil rakyat ni, dia dah jadi wakil rakyat, kiamat dia tak nak. Tak nak berhenti. Kalau boleh umur 96 tahun, nak jadi wakil rakyat lagi. Saya kenal rapat dengan Datin. Kawan baik. Datin daripada 2 tahun yang lepas beritahu saya, dia nak terus ke fasa yang selanjutnya dalam hidup beliau sebagai seorang ibu dan sebagai seorang pesara. Dia merasakan sudah cukup hidup dia 3 penggal jadi wakil rakyat, pernah jadi setiausaha parlimen kementerian. Ini masanya untuk dia hidup berehat, bersara dan buka ruang kepada yang baru dan yang muda untuk jadi calon. Sekali lagi saya kata, orang pengundi di Wang Semaju mungkin tak ambil pot, kira biasalah tu. Saudara-saudari, kalau tempat lain, parti lain, dia dah jadi wakil rakyat tu, bila kita buat keputusan tukar pun dia lawan. Apatah lagi kalau dia sendiri tahu bahawa bila sampai masa kita perlu bergerak ke fasa hidup kita yang seterusnya. Sebab sebagai wakil rakyat, kita ni berkhidmat. Sudah sampai akhir masa tamat kita berkhidmat, maka tanggungjawab kita bukan sahaja untuk kita bersara, tapi untuk kita bantu dan bagi ruang kepada yang baru dan yang muda supaya menyambung perkhidmatan kita, sebab kita berkhidmat untuk rakyat, bukan untuk kita. Jadi sebab itu selepas pengumuman calon PKR semalam, tempat pertama yang saya dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sampai adalah Wang Semaju, saudara-saudara. Sebab itu istimewanya Wang Semaju, kerana inilah budaya yang kita nak pupuk di kalangan ahli politik kita dan juga yang kita nak jadikan teladan kepada bukan saja dalam PKR tetapi kepada parti-parti lain bahawa tanggungjawab parti, tanggungjawab pimpinan macam saya, Timbalan Presiden, ialah untuk lentur dan juga didik ahli-ahli politik yang kita tampilkan supaya kamu tahu bila sampai masa kamu perlu berundur dan beri ruang kepada orang yang baru. Sebab itu, ni Zahir dengar, mana Zahir? Mana pula dah Zahir ni? Oh, kat sini pula. Tadi kat situ, sini kat sini. Jangan tukar kursi banyak kali, hati lompat tak bagi. Kan, okey, kat sini. Sebab itu saya kata, kalau dapat peluang, ini Zahir ada ni. Saya cakap, rekod, ingat. Masuk Instagram semua, masuk dalam TikTok. Kalau Zahir jadi ahli parlimen, insyaAllah saya yakin Zahir akan menang. Wang Semaju ni insyaAllah kita akan menang. Tak ada masalah. Sebab itu saya nak sebut, kalau dapat peluang sebagai wakil rakyat untuk berkhidmat, jangan cuba-cuba kata, tak apa bagi peluang kat saya slow-slow enjoy dulu pun tak apa. Sebab penggal kedua saya buat kerja lah. Dalam UMNO dulu macam itu. Dia jadi wakil rakyat, penggal pertama, dia kata tak apalah, tak payah layan sangat. Sebab ada lagi penggal kedua, ada lagi penggal ketiga. Jadi bila dah penggal kelima, bila orang suruh berundur, dia akan kata, bagi satu penggal, last, satu penggal. Dah 5 penggal, betul bodoh punya manusia. Sebab itu Zahir, wakil rakyat,
yang dengar, kalau ada lah yang nak jadi wakil rakyat kat luar, pedoman yang sama yang saya guna bila saya mula-mula jadi wakil rakyat. Menang, kita tahu kita makan gaji kontrak. Bila kita sudah sampai masa, kita perlu berundur. Sebab itu adalah sangat penting. Bila dari hari pertama jadi wakil rakyat, kamu kena kuat kerja betul-betul. Sebab itu mungkin satu-satunya peluang kamu ada seumur hidup kamu untuk jadi wakil rakyat. Supaya bila kamu dah buat kerja 5 tahun, kalau sampai masanya untuk berundur, kita boleh rasa Alhamdulillah, saya tak makan gaji buta, saya puas hati, saya tak berhutang dalam amanah dan tanggungjawab saya. Kalau saya perlu berundur, saya berundur dengan lapang hati dan gembira because I know I've done my level best to service the public. Jadi, sebelum saya masuk ceramah yang betul, saya nak minta satu permintaan. Saya minta saudara-saudari tepuk tangan kuat-kuat kepada Datin Paduka Tan Yew Kiew sebagai penghormatan, sebab bukan mudah nak cari tokoh politik yang macam ini, yang 2 tahun sebelum bubar pun, dia dah buat keputusan, it's time for me to move on, it's time to allow the younger and newer ones to grow. Sebab berkhidmat untuk rakyat ini bukan hak peribadi. Berkhidmat untuk rakyat adalah milik rakyat, dan lebih ramai yang kita tinggalkan di belakang kita yang boleh menyambung perkhidmatan itu, bermakna lebih berjaya sumbangan kita sebagai seorang wakil rakyat. Baik. Sekarang kita masuk balik cerita UMNO. Cerita UMNO. Saya sampai jam sikit tadi dah. Saya kalau ada masa nak baca dalam kereta sebelum sampai kat ceramah lah. Saudara-saudari tak tahu seksanya hidup, ceramah tiap-tiap malam, 2-3 tempat, setiap ceramah kena modal lain. Sebab saya tak boleh ulang benda yang sama. Kalau saya ulang benda yang sama, kalau aku jadi korang, aku bosan, aku dah dengar. Lepas tu ada dekat Facebook, dah tengok, buat apa nak ulang benda yang sama. Jadi saya tiap-tiap hari, mesti fikir, malam ni aku nak cakap apa noh? Modal apa lagi nak cakap? Gila, dah 3 bulan, ceramah tak berhenti. Macam-macam lah saya cerita. Baik, malam ini ada modal baru, yang ini seronok punya. Dia modal pasal UMNO. Bukan skandal lagi, sabar, bukan skandal lagi. Sebab UMNO selama ni cukup bongkak, saudara-saudari. Lepas dia menang dekat Melaka dan Johor. Bongkaknya dia tu sampai dia boleh paksa Perdana Menteri dia sendiri. Bukan dia paksa kita. Dia paksa Perdana Menteri dia sendiri. Dia ugut Perdana Menteri dia sendiri untuk bubar buat pilihan raya. Walaupun kita berkemungkinan ada risiko banjir. Dia tak peduli. Dia yakin melihatkan keputusan di Melaka dan Johor, kalau panggil pilihan raya, dia menang besar. Zaid dah bagi amaran. Saya duk tengok video Zaid tu. Saya pun buat TikTok lah pasal video Zaid tu tak. Dia boleh bergurau pasal engkau ada kes, engkau ada kes, engkau. Dia boleh cakap tu dengan sengih, saudara-saudari. Kita kalau ada maruah, nak cakap kat satu dunia ni, engkau Menteri Kanan ada kes, nanti kena dakwa. Engkau Presiden MIC pun nanti ada kes, nanti kena dakwa. Kalau ia pun nak cakap, paling kurang muka tu janganlah sengih. Dia boleh sengih. Dia boleh yakin kalau panggil pilihan raya, mereka semua akan bebas. Tadi lebih kurang 10 minit tadi, akhbar Singapura, The Straits Times, yang tulis tu ialah
jurnalis kanan di Malaysia ini, dia bukan orang Singapura, dia orang Malaysia, dia memang seorang wartawan politik antara yang paling kanan dekat Malaysia. Berita besar dekat Singapura keluar, apa dia? Nak masuk pilihan raya 3 minggu sekarang, tahap sokongan rakyat kepada UMNO lebih rendah daripada masa nak masuk pilihan raya 2018 dahulu, saudara-saudari. Kalau saya kata, korang tak percaya. Aku dah kata seminggu dah. Data saya menunjukkan dah seminggu, 2 minggu dah. Bahawa kita nak masuk pilihan raya ini, tahap sokongan UMNO berada pada tahap yang sama sebulan sebelum masuk pilihan raya tahun 2018. Saya cakap, yalah orang kata ni Rafizi pandai-pandai, dia boleh cakap apa saja kan. Jadi saya tak apalah. Sebab itu bila saya baca, dan data itu bukan datang daripada saya, tetapi penyelidik bebas, maksudnya memang sah. UMNO Barisan Nasional Saudara-saudari sekarang tengah menangis menyesal paksa pilihan raya umum awal, saudara-saudari. Sebab itu saya nak beritahu kepada Zahid, orang tamak selalu rugi. Kalaulah kau tak paksa pilihan raya ni lebih awal, mungkin kau ada 6 bulan lagi untuk hidup di luar dan tak payah jadi timbalan ketua darjah kepada Najib dekat Kajang. Sekarang kamu paksa pilihan raya awal. Kalau 3 minggu, kalau tengok keadaan setakat ini segalanya baik, kalaupun keputusan kaji selidik oleh badan-badan yang berbeza menunjukkan bahawa sokongan kepada UMNO ni lebih rendah daripada nak masuk pilihan raya 2018, maksudnya ada kemungkinan besar Pakatan Harapan akan menang. Bila Pakatan Harapan akan menang, kita boleh tolonglah. Saudara Zaid pack awal-awal, jangan pack banyak. Dekat Kajang kena pakai uniform yang diberikan. Jadi tak payah bimbang sangat, luggage banyak semua tu. Kita boleh beritahu apa nak kena pakai. Maksudnya, kalau dulu mungkin dia hidup lebih lama, kalaulah pilihan raya ni dia tunggu bulan 5, bulan 7 tahun depan, paling kurang sempatlah beraya. Sekarang ni tak tentu beraya ke tidak. Kalau Pakatan Harapan menang, silap-silap hari, Zahid Ahmadi silap-silap hari beraya, imam solat raya, Najib kat depan. Yeah.